Astagfirullah. Astagfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمنا سليمان مع داود الجبال يسبح والطير فعلم يا سليمان إبراهيم موسى محمد صلى الله عليه وسلم آخر من ظلمات الجهل والنسيان برحمة الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين ورحمة المقربين بالعافية برحمتك يا الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله سيدنا محمد النبي خاتم الأنبياء المرسلين والحمد لله. وهكذا بعد صلاة المفروضة والصلاة الجماعة المغرب تحت الموضوع الآن ini aku mana bagaimana syukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya nikmat diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hamba-Nya pada malam yang penuh keberkatan ini dengan sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Pemurah, Ar-Rahim yang kasih sayang, kesempatan dan kesihatan beri kepada tuan-tuan dan saya dapat kita sambungkan lagi sikit sebanyak untuk kita menghayati, untuk kita mengamalkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan makbulkan amalan kita dan Allah berikan kita keberkatan segala amalan kita hidup di dunia sementara untuk kita menghadapi Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Sesungguhnya pada malam ini kita sambung balik dalam tajuk yang masih lagi kita yang amat menarik sekali pada menyatakan, iaitu faslun ay hadza faslun fi bayani, iaitu at-taubah. Masih taubah. Sambung dalam ayat kita buka surat suratnya, iaitu dalam 63 lah. 63 kita ambil mana ayat ya Yohanes. Dapatkan ayat Yohanes. Iaitu bukan ayat mananya Yohanes, maksudnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu ilaihi fi yaumin mi'atin marrah min yaumin mi'atin marrah. Dalam maksud di sini sabda Rasulullah SAW artinya wahai yang mana-mana manusia, wahai yang mana-mana manusia, taubat oleh kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bahwasanya aku taubat kepadanya. Maka bahwasanya Allah Taala itu akan menanya aku akan taubat kerana kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berartinya jangan kamu taubat ataupun kita maknanya taubat minta keampunan kepada Allah Taala supaya mana kita jangan lain daripada taubatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada satu hari kita sekurang-kurangnya itu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekurangnya Nabi maknanya hari pada zaman di sini dikatakan pada satu hari 100 kali dalam satu hadis. Dalam hadis yang lain dalam riwayat sahih dia kata sekurang-kurangnya 70 kali sehingga 100 kali. Tapi dalam hadis ini dia mengikut yang ulama, maknanya katakan Nabi berlakukan supaya kita ingat kepada kita supaya jangan taubat satu hari 100 kali. Artinya sama ada dalam qaul yang rajih dia kata
Kadang-kadang waktu pagi 100 kali dan waktu petang 100 kali. Dalam hadis ini mana di sini? Baginda Rasulullah SAW telah bersabda dalam kitab iaitu riwayat Batuna At-Tanbihul Ghafilin, di sana dia katakan sesiapa yang bertaubat sehari semalam, maknanya 100 pagi 100 petang, seolah-olah berartinya bersih macam mana kain putih. Walau banyak mana sekalipun dosa kita, sebanyak buis dalam laut ataupun setinggi gunung atau pulau mana yang ada dalam, artinya dosa kesilapan yang kita lakukan itu sama ada sengaja atau tak sengaja, berartinya Allah Ta'ala itu sentiasa maghfirah, pengampun dan maaf bagi orang yang suka. Nabi kan cerita pada kita supaya kita suka, kerana Allah suka pada kita, maknanya diriwayatkan bahwasanya orang yang suka bertobat. Jangan suka tak taubat. Ada buat maknanya taubat ada tak tahu taubat. Taubat berarti minta maaf lah, minta ampun, minta maaf. Hak kita minta maaf Allah Taala bertaubat. Kalimah bertaubat berartinya iaitu dalam istilah bahasa dia kata astaghfirullahalazim. Maaf ampun kesilapan hamba-Mu ya Allah, yang Kau yang maknanya mulia, yang setinggi, yang maknanya bijaksana hukum segala-galanya. Baik. Itu dia kata di situ. Jadi maknanya dalam sabda Nabi SAW hadis yang lain pula, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghar. Maksudnya bahwasanya Allah Taala yang maha mulia lagi maha besar, maknanya yang maha besar menerima ia akan taubat hamba selama belum sampai ruhnya. Roh sampai mana? Kepada halqumnya, hanya seorang manusia boleh tobat yang tak tobat dia tak ada. Roh kita selagi dok dia nafas bergerak, mana ingatkan Allah, Allah kata tobatlah kita, mak jangan ampun maaf. Kesilapan kita kecil ke besar tak kira. Sebab tu maknanya hak kecil mana kita ulang bagi banyak. Yang semoga taubat itu maknanya Allah Taala akan terima selagi mana roh kita dulu tak sama, masih ada maknanya tak sampai gih lekum kita, dan maknanya roh kita tu maknanya masih hidup bergerak, nadi kita ingatkan Allah, matanya bergerak mana-mana. Begitu jugalah kewajipan yang tanggungjawab kita sembahyang sehari semalam 5 waktu. Lagi mata kita bergerak, lagi fikiran kita waras, mana tak kira mayang macam mana, ke gulin ke duduk ke mana, tak kita kira, asalkan kita sembahyang, maknanya sembahyang. Nak duduk kita tengok tak berdiri, duduk tak berdiri, mana itu dia. Kedudukan kita. Itu Allah yang Maha. Dia mengampun, mana Allah Taala sifat maghfirah. Allah menamani sentiasa mengampun. Ar-Rahman, Ar-Rahim, dia kasih sayang pada kita baik. Dalam hadis ini, dalam dia sebut menceritakan, saya tentas sedikit dalam Tanbihul Ghafilin, maknanya sesiapa yang sentiasa beramal dan maknanya waktu sembahyang, waktu subuh, dia tak akan maknanya tinggal walaupun 1 rakaat selama 40 hari. Sesiapa sembahyang waktu subuh mana berjamaah 40 hari berturut-turut, hari yang ke-39 tinggal 1 dah, dia dapat 1 rakaat dia kata. Pada lagi 1 rakaat maknanya tu dia kurang sikit fadilat dia tu. Bila dia cukup 40 hari maknanya dia sembahyang subuh tak tinggal 1 rakaat, apa kelebihannya besarnya? Apa ganjarannya? Allah maknanya berikan dia, maknanya dia dapat kelebihan seolah-olah dia menunaikan perdu haji dan umrah, maknanya yang dimakbul diterima Allah Subhanahu Wa Taala, haji mabrurah. Itu kelebihannya. Yang kedua, Allah akan mengampun sekadar dosa dan sekadar yang lama, yang bagus semua, maknanya sehingga dia maknanya duduk maknanya istighfar, dia baca maknanya, kemudian duduk sampai akan terbit matahari dan dia bersunat duha, maka Allah akan panjangkan umurnya, sihat tubuh badan dia melepaskan dia pada kecelakaan hidup. Berarti bahasa Indonesia itu kecelakaan hidup maknanya lepas pada kepapaan. Itu dia kelebihan sembahyang sunat duha tadi. Dan juga Allah membinakan di mahligai di syurga itu daripada emas dan perak. Letak tu kelebihan sembahyang sunat subuh tu. Kalau kita tahu fadilat sembahyang subuh kita berjamaah di mana, maka kita akan merangkak dan menggodek akan tempat yang dekat-dekat lah. Kalau tak buat, mana kita nak ambil fadilat dia tu fadilat. Begitu juga pada malam-malam yang kita semengun kita waktu malam, iaitu sembahyang sunat hajat, sunat taubah, sunat kita kata lain daripada tu sunat, iaitu mereka kata waktu malam itu sunat tahajud. Kelebihan sunat tahajud tu.
Siapa yang seumur hidup tu maknanya beramal ke sunat tahajud tiap malam, maka Allah Ta'ala beri kelepasan dia itu mana? Hidup di dunia maknanya, dan juga diberikan keberkatan hidup di akhirat berkekal selama-lamanya. Dia akan letakkan dia Allah Ta'ala itu dalam surga Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa, mana dia masuk mana surga mana ya, sebab kelebihan dia tu orang yang sunat tahajud. Baik. Dalam hadis ini mana dia? Tu saya terintah yang ini teman-teman ada kaitan sini. Artinya bahawa Allah Ta'ala itu yang maha mulia. Berartinya innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghar. Maksud hadis ini artinya bahwasanya Allah Ta'ala yang maha mulia lagi maha membesar, maha besar, maha menerima ia akan taubat hamba selama belum sampaikan rohnya kepada hukumnya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis yang lain lagi mana man taba qabla an taqula al-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bertaubat. Tu sebab taubat saja tu. Jadi maknanya bertaubat mana pada maksud di sini? Barang siapa bertaubat ia sebelum naik matahari. Tu dia. Ada cerita hadis cerita tadi dia kan, tu kelebihan dia. Daripada tempat lenyapnya, tempat duduk dia tu. Saya menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Sama taubat itu hak yang kisah lama ke hak baru ke sedap tak sedap, kita minta ampun, minta maaf. Dengan kita tunaikan ibadat kita sembahyang sehari semalam 5 waktu, berarti kita sempurnakanlah amal ibadat kita dengan diiringi dengan sunat-sunat rawatib dan sunat-sunat yang khusus pada waktu malam. Maka kita jangan lupa tahajud. Maka kelebihan dia, siapa tertidur malam ni terlelap, maka tidur semua terlelap, maka dia berjaya betul. Kalau saya sampai ke 12 lagi pukul 1 baca, saya mengaji saya apa, tapi tak terlelap, tak tidur, tak betul. Mana kita tidur satu lahzah setika tu, dia betul boleh sembahyang sunat tahajud. Kalau tidak, tak dapat. Dia tak boleh sembahyang sunat. Syarat dia tu mesti nak tidur sikit. Tapi dia kita duduk ni terlelap. Kalau kita nak tidur, dah cara dia kan. Bawa bantai buat kedimu tidur, mana kan? Duduk situ. Duduk keadaan itu dia i'tiqab kita menuntut dalam majlis ilmu, maka dia itu seolah di satu stasiun sama di kelebihan malam ni dapat yang sunat-sunat tahajud. Maka dia bangun dari sunat tahajud, maknanya waktu yang mana masuk dia tiga sulusul lain separuhnya, tinggal mana 2/3 pada malam, mana pukul 12 pukul 1 naik ke atas. Yang afdal, yang lebih dekat tu mana? Hampir dekat dengan masuk waktu subuh. Takut kita buat awal-awal lagi terlelap tidur, mana subuh terlepas, hak sunat kita pulun, hak fardu terlepas. Tergantung pakai baju, kain tak pakai, masalah tu juga lagi. Baik. Itu dia taubat. Dan ketahui ilmu. Dan ketahui olehmu bahwasanya makna taubat atau bermakna taubat mana pada logat istilah bahasa kembali dan pulang. Mana kita kata balik. Kembali maknanya kita kesilapan kita yang ada terlalu, mana kita sedar kita pulang, mana kita ingat, kita pulang balik, kita minta ampun, minta maaf Allah Ta'ala. Dan pada syarat barang yang berhimpun padanya 3 rukun, 3 syarat dia. Nak taubat ni. Tu dah nak taubat, cara coba ke mana? Baik. Yang pertama, menyesal atas mengerjakan maksiat kerana Allah Ta'ala. Pertama, dia menyesal kesilapan dulu, lama dulu. Ya masa belum balik tu lah. Lepas balik lah, cukup umur. Dia mimpi ke ataupun dia mana dia sorak, dia ada tu tanda-tanda umur mana kita balik tu. Bila tu dia masuk tu mana dia kira tu lah mana kita kita masuk, kita wajiblah kita tunaikan ibadat-ibadat yang kita jangan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang fardu. Baik. Jadi maka di situ menyesal atas mengerjakan maksiat karena Allah Taala, mana dia ingat, ya Allah Tuhanku, aku tak akan buat lagi, aku tak akan maknanya melaku silap lagi dengan sembahyang 5 waktu tu, terlupa silap. Tapi mana kita tengoklah sembahyang tu ketika mana. Kalau kita tidur tak jaga masa tu, syaratnya tidur tak sedap, badan tak sihat. Kemudian maka kita sembahyang, kita sedap-sedap baru tengok, ya Allah aku ni terlepas. Waktu zuhur, kemudian masuk waktu asar. Ingat tidur tadi sebelum zuhur, jaga-jaga masuk waktu asar. Maka kita hayat tu boleh kita nak bayar qada kada hutang. Kalau kita maknanya sengaja tidur, maknanya sebelum masuk zuhur ataupun kita tidur masuk waktu dah, boleh kita tidur, tetapi kena kira cara dia.
kuncilah jam ke, peringatan ke anak-anak ke, atau maknanya artinya kita tidur, ambil satu ketika bagi hilang mengantuk. Jangan keadaan kita sembahyang masa kita mengantuk. Mengikut ulama fuqaha, dia kata dalam sembahyang 3 perkara yang haram kita sembahyang, yang tak harus kita sembahyang ada 3 perkara. Maknanya ada yang pertama iaitu maknanya bila kita mengantuk, tidurlah dulu sat, ambil waktu. Sebab tu sebelum zuhur dia ada waktu khailulah, waktu rehat sat sebelum masuk waktu. Duduk sat teman lepas itu bila lapar sangat, kita kata ni bila dapat dahaga, minumlah dulu, makanlah sedikit. Walaupun masuk waktu makan sedikit nak membayang kita, ambilkan alas supaya kita nak mengelak keadaan bayang kita tak kosong. Lagi dia duit dia ada demi mana tengah sembahyang dia ingat pasal tak makan. Satu. Yang kedua, keadaan kita perut tak macam bila main azan macam-macam dia. Dia mengantuk, dia sakit perut lah, kono ni. Api tunaikan dulu, jangan gagah nak ambil sembahyang kita habis sembahyang. Lagi tak kena yang elok lagu tak elok sat lagi maknanya meleleh tu jadi gitu masalahnya. Berlaku macam-macam ya. Baik. Ini yang tu dia. Menyesal atau menjaga maksiat kerana Allah Taala, maka tidak sah taubat mereka yang tidak menyesal atau menyesal ia tidak kerana Allah. Baik. Kadang-kadang dia tak menyesal, dia taubat dia tak menyesal, dia tak rasa tak ada apa bagi dia pun. Tak mayang tak apa, mayang tak apa. Tak puasa tak apa, puasa tak apa, maknanya dia tak ada puasa apa, tak ada puasa sakit, tak puasa apa kan. Dia tahu ingat dia buat satu maksiat silap sebab kita jadi Allah Taala. Baik. Jadi dia masa-masa dia kata, ya Allah, aku tak akan tinggalkan lagi semayang misalnya malam 5 waktu, dan puasa pun hak lepas tu ni nak masuk tak berapa tahun lagi nak puasa, nak berapa bulan lagi kerana kita berpuasa pula. Jadi nyesellah, aku tak akan tinggal mana. Aku akan bayang apabila nak waktu kelapangan dia kata. Puasa pun begitu juga, semayang masuk waktu, semayang zuhur, semayang asar, maghrib, isyak tunaikan, di itu iringi lepas semayang tu kita sebelum nak buat sunat, buat hak bayang hak lama tu tak buat. Ataupun kita main awal, kita buat awal dulu. Masa dulu kita kata main awal, kita kata belum masuk waktu lagi, hati ni buat. Bayar hutang lama. Tak kira. Itu cara bayaran dia. Tak kira sampai lagi mana kita tadi, sehingga sebelum sampai kita ayat kita masih kita bergerak, kita mampu dan kita ingat Allah Taala, maka di situlah kita buat. Niatkan aku nak bayar sehingga aku nak sampai hayat di mananya semayang. Hak tunai kita tunai, hak hutang kita bayar betul juga. Baik. Dan seterusnya ni lagi sebelum ya, kerana apa? Kerana kita tunai kita buat itu semuanya ia tiada maknanya kerana tidak diberi kerana Allah semata-mata. Seperti menyesal ia kerana bala yang diturun atasnya disebabkan maksiat itu. Bala itu maknanya Tuhan masih maksudnya, ataupun lain lagi lah musibah yang berlaku kita macam-macam ni. Jadi kadang-kadang kita buat alasan, jangan buat alasan kata kita ni semayang maknanya ni kita jadi Allah Subhanahu Taala. Kerana semayang itu merangkumi semua rukun Islam yang kelima. Sempurnakah semayang? Sempurnalah amalan kita. Tak sempurnakah semayang, rukun kita yang seterusnya mungkin belum sempurna dan tidak ada, mungkin tidak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Taala. Kadang-kadang timbul. Kadang-kadang timbul semayang kita redha ke tak redha Taala. Terima ke tak terima amalan kita. Kalau kita ingat bila tak tahu nak terima tak terima, maknanya kita ingat Allah Subhanahu Taala, maka itulah carikan dia. Bila muhasabahkan diri, carikan ilmu dan amalan kita itu tak kira siapa di mana ada. Bah kita sekarang di mananya dia ada masjid tiap malam ni aktiviti baik jalankan carikan malam ni ada ustaz ni, malam tok guru ni, malam ustaz ni, tok guru dia ni ajak ni macam ni saya diamanahkan kitab ni, yang tok guru ni kitab fiqh lah, kitab tauhid lah, kitab tasawuf lah, kitab apa semua, maknanya kita beri sebab sikit di situ. Dia sungguh-sungguh dia tak boleh buat semua ni, tapi yang penting yang mana Al-Quran, maknanya kesimpulannya setengah depa kata ustaz maknanya Al-Quran ni tak apa baca gitu sudahlah kot dia katakan tapi saya nak belajar ni baca bab sejarah, nak cerita bab puasa, nak apa cerita bab haji, pokoknya nak pergi tahun ni tak pergi haji, tahun depan nak pergi haji dah ke. Ya tak apa. Yang penting kita nak niat nak rukun sempurna rukun Islam kita yang kelima, wajiblah kita semayang kita elok ke semayang kita, betul ke semayang kita, sama ada mana suci dalam bab taharah, mana juga bab kita beramal kita, bab kita nak kena semayang itu maknanya suci berbagai cara kita nak buat. Baik. Jangan semua seperti bersabda Rasulullah SAW, usalli kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu macam Nabi kata, macam mana aku semayang, nampak kita Nabi. Ini dia, ini tinggal dia. Hati tinggal wasiat ni kepada para ulama ulama supaya kita bacakan supaya kita amalkan baik. Kemudian
Seperti menyesal kerana balak yang turun atasnya disebabkan maksiat. Mana sebab tu. Bila balak turun ni maksiat pada sesama dia turun bukan dia kena kita. Sebab tu. Bukan dia turun tak kira tok guru tok ustaz mana dia turun balak musibah macam tu ada hari ni lah COVID-19 mana ada dia turun mana tu ujian lah tu. Hamba tak ujian Allah Taala. Sabab kita mana je bukan zaman kita, zaman berlaku pada zaman anbiya dulu berlaku penyakit ta'amlam, penyakit apa nama sopan macam-macam dah. Hari jadi pada zaman dahulu. Tapi mereka itu maknanya suasana ada keadaan begitu mana dia tak mati tempat sakit dia. Pada dulu zaman jahiliah, zaman pada Musa, Isa, zaman Nabi Ibrahim dan sebagainya. Zaman Nabi Muhammad ni ulang balik cerita sikit kisah mana zaman-zaman para anbiya dulu. Supaya kita jadi pengajaran untuk kita nak buat amalan kita ni. Jadi maknanya turun maknanya dari atasnya ada sebab-sebab maksiat baik. Dan kedua meninggalkan akan maksiat yang taubat. Kita benar taubat kita tinggalkan maksiat. Dan kita nak buat benda-benda yang benar-benar kita yang apa ni hak kita tak sedang atau kita terlupa tu lain tempat je hak sedang ke tak sedang kita buat tapi kalau benar kita buat benda yang benar salah benda yang tegah dalam hukum syarak kita nak buat juga maknanya kita mintakan supaya benar Allah Taala kita betul-betul menyesal kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila balak dia turun musibah dia turun dia tak kira siapa semua sebab turunlah kadang-kadang ulama-ulama maknanya tok guru tu ustaz cerita maknanya ambil turun maknanya kena yang buat orang buat yang tak ni buat maksiat dan sebagainya maksudnya maksiat lah semayang tak tinggal mayang tak buat puasa tak buat ibadat tak buat mana buat kena macam-macam itu maksiat lah tu baik bila turun masalah musibah dia kena semua kita semayang pun kena tempisan pun kena baik maka itu maksiat dan yang kedua itu meninggalkan maksiat yang taubat ia daripadanya maka tidak sah taubat mereka yang meninggalkan ia akan maksiat yang ditaubatkan dan yang taubat ia daripadanya. Maksud di sini dia kata tiada. Maksud dia kata ni perkara yang berlaku tu mana kita semua kalau kita tak taubat kita tak betul kita tak taubat tidak benar-benar ikhlas dari hati dan perbuatan kerana Allah SWT maknanya tak diterima. Taubat tapi buat. Kadang-kadang buat tak apa saja. Yang kita buat tak apa, tak buat. Tak apa lah. Meskipun tak apa, mana tu esok dah lagi semayang, esok dah lagi puasa, tahun depan dah lagi, mana dia buat begitu. Alasan dia main dengan rumah. Tu. Jadi dia tak ikhlas. Boleh kenapa? Dia ucap benda-benda yang itu, maknanya kita kena ikhlas. Ikhlas hati, perbuatan kerana Allah Subhanahu Taala. Baik. Yang ketiga, syarat-syarat yang bertobat itu mencita-cita atas ketiadaan kembali ia kepada umpama maksiat yang taubat ia daripadanya. Jadi di mana ya Allah ampunkan kesalahan dan kesalahan dosa aku dulu yang kemudian dia ingat tak ingat mana aku tak buat lagi dah tak ulang lagi tu. Itu dikatakan taubatun nasuha, taubat yang kita buat nasuha sebab kita tak akan ulang. Hanya setengah kita taubat pasal paksa kan. Kita ataupun kita saja buat sembang-sembang benda-benda yang begitu. Dia buat sebagai ini satu bagian jarang kita baik. Jadi maknanya taubat ia maknanya jadi perkara maksiat benda yang dia cita-cita atas ketiadaan kembali ia kepada umpama dia tak kembali daripada buat maksiat tu. Taubat. Maka tidak sah taubat mereka yang tidak mencita-cita atas ketiadaan kembali kepada umpama maksiatnya yang itu maksiat di mana benda-benda yang kita apa benda yang Tuhan ditegahkan. Seperti dosa-dosa besar lagi, hak kecil-kecil pun kita perlu itu juga jangan kita kecil tak ada apa-apa. Baik. Hak kecil itulah mana dia akan kikih ataupun elokkan dan sempurnakan yang besar yang besar. Baik. Jadi mana kita ingat sini supaya cita-cita atas ketiadaan tak kembali kepada umpamanya maksiat yang berlaku mana kesilapan kita tu baik. Takut kita kadang-kadang terbentak syirik kita dengan Allah Subhanahu Taala. Kadang-kadang kita syirik maknanya walau dengan apa jua sekalipun Allah Taala tak akan terima amalan kita. Baik. Ini jika maksiat itu tidak meninggalkan yang perlu. Meninggalkan yang perlu maknanya. Jadi maksiat-maksiat yang tentang yang perlu, yang perlu benda-benda yang dihukumkan seperti semayang kita perlu saya semalam 5 waktu tu maknanya sudah waktu kita tunaikan. Kalau yang sunat-sunat tu maknanya mungkin kita buat dengan kemampuan kita buat supaya sunat itu nak tampung yang perlu dan tidak bergantunglah dengan manusia. Mana kalau tak bergantung tak bergantung manusia. Kalau dengan Allah tak akan maafkannya. Kita dengan Allah. Tapi dengan manusia tak kena nak maaf dengan manusia. Kesilapan kita ada benda-benda berlaku dengan manusia, sama ada sedikit makan benda yang dosa besar, atau begitu benda-benda yang kecil, mana kita jumpa minta maaf dia kadang-kadang gaduhan silap lidah dan sebagainya, cakap lebih kurang pada mananya atau hak manusia. Atau hak dengan Allah Taala, Allah akan ampun dan maaf bila mana kita bertaubat, walau sebesar mana, walau sekecil mana, walau banyak mana sekalipun Allah akan ampun kita. Baik.
Adapun jika ada dosanya itu meninggalkan umpama fardu semayang. Kalau jika dosa dia umpama dia tinggal waktu semayang, mana dia ada tengok keadaan dosa macam mana semayang kita. Semayang kita tu maknanya berarti fardu kita buat tu. Kan saya kata tadi mana kalau dia tidur, kalau dia tak sedar, kalau dia terlupa, hak subuh kadang-kadang tu dia tak ingat, tapi kadang-kadang dia tak jaga, tak sedar, tidur keadaan letih, malam tidur lewatkan sabda siang malam, bangun letih lambat sikit lah. Yang penting itu kan. Jadi kita tinggal benda itu mana kita ingatkan bahawa dosa itu tinggal dan umpamanya perdu sembahyang perdu, seperti sembahyang, maka wajib pula atasnya mengqada segala perdu yang diluput itu. Nak tahu lah, pada tidur saja tengok tu dia sampai subuh matahari nak masuk sunat duha dah dia makin tak sah dah. Esok pakai buat sekali dah, esok jamak tu lah buat bayang, bangun ingat buat. Hak tak kira kalau betul puasa apa, ingat mana bila kita ingat buat bayang tahun-tahun bayang itu tak apa dia maaf Allah ampun. Sebab apa? Dia Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, kasih sayang. Mana mereka hamba-Nya Nabi pun ingat kepada kita. Dia sayang Nabi, sayang kepada umat dia, dan Allah sayangkan. Sayangkan Allah, sayangkan Muhammad. Sayangkan Muhammad, sayangkan Allah. Sayangkan Muhammad dan Allah, dan kita sayangkan ulama-ulama. Sebab apa? Memberikan peringatan kepada kita. Ingat Al-Quran dia kata fazakir inna zikra tanfa'u mu'min. Ingat memperingati, ambilkan manfaat supaya kita berkekal kita mahal. Dalam doa ayat surah Baqarah juzuk yang kedua ayat ke-200 201 itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, beri sedikit nikmat yang ku hidup di dunia dengan dapatkan keredaan-Mu ya Allah, dan berikan nikmat yang limpah ruah rahmat, nikmat limpah ruah, maknanya keberkatan hidup aku di akhirat, dan aku minta jauh perlindungan daripada siksa balasan azab orang yang tinggalkan amal ma'alan kebajikan. Amat rugi dalam sumpah Al-Quran itu Allah berfirman dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal 'ashr. Itu sedekah pada yang Quran, demi masa innal insana lafi khusr, manusia dalam hidup dalam rugi. Mana termasuk saya dalam rugi, mana kita tak atok, kita tak ambil kira, tak carikan namanya ilmu yang mana kita nak menghadapi Allah Subhanahu taala. Datang seorang badui bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bila akan kiamat? Saya dah ulang dah kali ni. Bila akan kiamat? Rasulullah kata tunggu dan masa tiga, hanya masa tu tidak jauh antara dua jari tunjuk dan jari itu dah dekat. Mana dekat Maka kalau Nabi di akhir zaman, Nabi yang terakhir, maka siapa lagi? Berarti kita ni umat Muhammad yang terakhir. Maka itulah tengok ujian-ujian musibah yang ada pada kita tengok mana untuk sebagai pelajaran dan muhasabah. Allah Ta'ala mudah-mudahan ujian itu mana Allah bagi sedaran kepada kita, dia akan ampun dan memaafkan kesilapan kita mananya. Dia kata kita ni manusia tak suni daripada salah dan silap. Bila kita minta maaf, jangan lupa minta maaf. Jangan lupa kita bertobat. Jangan lupa kita maknanya minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkau ya Allah, aku sembah pada Engkau, aku minta pertolongan. Mana Allah Taala dia ampun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu yakin Allah Taala telah memberikan mana-mana cerita kepada kita yang Nabi habaq mereka kita, Allah terangkan kita, yakin yang nak bagi mudah senang apa nikmat semua tu, maka ingatkan yarzuqu min haitsu Allah Taala akan mana tidak kamu tahu, tidak kita tak tahu bila masa saja mana dia akan tengok. Hasilkan kita itu sentiasa ingatkan Allah, pandang kanan, pandang kiri, pandang depan, atas bawah, ingatkan Allah Taala. Hati kita tak kurang daripada 7 hingga 10 kali dilepas gawai dia tengok dulu, nak hati tengok kita nak pergi ke mana. Segala anggota tubuh badan kita, saya mananya anggota tubuh badan kita, 7 anggota yang mana dalam ilmu tasawuf ni, maksudnya tangan, mata, telinga, mulut, kaki kita, semua itu akan jadi saksi, akan disoal, akan ditanya, kemana kamu buat, apa yang kamu pinjam, mana dia bagi pinjam. Dia bagi tangan, bagi kaki, kita pinjam, buat apa tangan kita. Dia bagi badan, dia bagi rezeki pada dia. Rezeki dia bagi semua, Rahman. Tak kira hamba semayang ke tak semayang ke, puasa tak puasa, maknanya dia bagi. Dia kata dalam bahasa Arab, kata ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Kita kejar lagu kita ada 2 bahagian. Dia kata ada di dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mana dunia kita kejar lagu kepada jangan lupa kita habur kita di akhirat. Sebab apa? Kita ada bahagian sana. Kita ada pertimbangan, ada akan soal segala anggota tubuh badan kita, tangan kaki kita akan dikira satu-satu minta balik bila-bila masa. Lah dia minta balik dah. Kadang-kadang dulu kita boleh makan macam-macam, damai lama-lama nak makan tak boleh. Ada gigi kita tak sempurna lagi dah. Maknanya ada minta balik dah kaki tu. Kadang kaki kita tu jalan boleh lari sana laju selesai, kadang dia kurang sikit dah. Kadang dia boleh tidur elok, kadang dia tak boleh tidur. Macam saya malam-malam tidur kadang-kadang lebih daripada 12 tak tidur sekejap pun satu gula tak boleh nak. Kadang-kadang tidur awal sikit mana-mana tengah malam lagi tak tidur. Pukul 3 pukul 4 dia tak mau tidur. Apa kita nak buat? Ambil buat tasbih, zikir banyak, istighfar banyak, selawat banyak, ambil semayang, lepas semayang buat mana lagu itulah. Ada kuliah sampai pada kuliah subuh sampai subuh lah. Kalau tak ada kuliah maknanya malam-malam ini saya tanggungjawab amanah bagi saya di mana sikit sebanyak sebagai untuk peringatan muhasabahkan diri saya sendiri. Baik. Maka situ dengan dan jika ada maksiat itu bergantung dengan manusia seperti mencuri harta orang yang disyaratkan memulangkan ia akan harta itu atau digantinya kepada empunya harta itu dia tak ada dah dia pergi ke dia dah dia pergi lama mana tak tahu dah kubuk pun tak nampak apa tak payah kot tu nafsah dulu. Ada waring-waring dia kapal kudu ni tapi pasal buah mutan biji kira sangat ni buah manggis biji akan kira pun tak apa aku makan tak dia apa pun tak kalau sikit walaupun sebiji itu kita ambil itu bukan hak kita berartinya minta izin. Kalau dah tak ada kita bercari juga maknanya kita minta merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ampun maaf sebab cari dah ikhtiar dan usaha kemudian kita dah tak dapat juga tawakkal Allah Subhanahu Wa Taala atau minta halal ia daripadanya kepada si ampunya barang tu dia ada tak ada tok mak tok nenek sampai kira anak cucu dia ada kalau kita kenal tak ada dia pindah pokok rumah semua tak ada tinggal tanah pun tak tahu mana pindah kita tak tahu tu kita minta halalkan mana Allah Taala ampunkan kesalahan kita tu. Kalau makhluk susah tu. Dengan Allah Taala tak. Allah Taala bila kita tak sembahyang tak puasa betul kita tak ingat. Mana kita ingat kita buat balik tak ada masalah apa. Dia kan buat. Apa yang kita dengan buat benda-benda yang tak baik, benda-benda yang tegah tu kemudian kalau yang dengan makhluk ni dia lagi dia tak maaf kita sebab susah. Kerana buah rambutan biji dengan buah manggis biji kalau dia kita beri salam dia tak mau jawab tak sedih kita biji macam kita beli buah durian beli tu dia nak jumpa keadaan itu susah juga tu baik. Kemudian memintakan halal ia daripadanya dengan tafsil pada mazhab kita Syafi'i dengan cara huraian cara huraian mana tafsil mana cara huraian cara kita dicarilah tengok ikhtiar dulu tengok mana orang tu kok dia ada kampung mana ke apa kita makan buah dia dulu tanah dia pindah dia jual rumah tanah rumah tak ada apa dia tak apa tak cari itu mazhab Syafi'i mana kata carilah sekamampuan kita. Baik bersalahan pada mazhab Imam Malik memada minta halal dengan ijman saja. Imam Malik dia kata mudah dah tak nampak ajmankan serata cucu tak ada habis kita baca takut tu itu pun bagi kelonggaran kat kita dan bagi keizinan kita insyaallah kita sambungkan lagi di masa-masa akan datang bagi saya amanahkan untuk jalankan kita masuk waktu kita sembahyang aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirhu man nasitu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu Muhammadin nabiyyi khatamil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Astagfirullah.